Today's scripture is Genesis chapter 1:1. Let me read it with a reverence. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ini ialah khutbah kelima tentang kejadian. Dalam khutbah lepas, saya telah menerangkan pembahagian roh yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Trinity. Antara yang saya memberitahu anda tentang pembahagian roh yang dilakukan oleh Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Saya memulakan khutbah ini dengan pembahagian roh yang dilakukan oleh Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus juga mempunyai entiti asal dan entiti terbahagi. Tuhan Roh Kudus ialah satu daripada Tuhan Trinity. Dia merupakan pembahagian daripada Tuhan asal. Sebagai makhluk individu seperti Tuhan Bapa dan Tuhan Yesus, dia juga mengambil gambaran seperti manusia. Saya akan memanggil entiti asal Tuhan Roh Kudus sebagai Roh Kudus sahaja selepas ini. Roh Kudus juga dapat membahagikan dirinya kepada banyak entiti seperti yang dilakukan Tuhan Bapa dan Tuhan Yesus. Entiti terbahagi Roh Kudus yang paling terkenal ialah Roh Kudus yang tinggal di anak Tuhan. Dia tinggal di dalam anda, tidakkah begitu? Sesiapa yang menyembah Tuhan Yesus sebagai penyelamatnya, Roh Kudus akan mengutus entiti terbahaginya kepada orang itu. Selain itu, dia bekerja dengan semakin hebat apabila anda berdoa dengan lebih bersungguh-sungguh kudus. Entiti terbahagi dirinya yang terpisah daripada Tuhan Roh Kudus merupakan Roh Kudus yang kita panggil. Sudah tentu kita boleh memanggil Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita sebagai Tuhan Roh Kudus. Namun begitu, anda harus ingat bahawa Roh Kudus yang disebut dalam kebanyakan rujukan baginya di dalam Alkitab merujuk kepada Roh terbahagi Tuhan Roh Kudus. Roh Tuhan Roh Kudus telah bekerja bukan saja sebagai Roh Kudus, tapi juga dengan pelbagai nama dan bentuk. Yang pertama, pada zaman Perjanjian Lama, dia muncul kebanyakan sebagai roh. Sebagai contoh, 1 Tawarikh 12:18 menyatakan, salah satu daripada mereka iaitu Amasai, yang kemudian menjadi pemimpin pasukan disebut kumpulan 30, dikuasai oleh roh Allah. Yehezkiel juga menyatakan, roh Tuhan mengangkat aku dan membawa aku ke halaman dalam. Di situ aku nampak roh rumah Tuhan dipenuhi cahaya kemuliaan Tuhan. Saya akan menerangkannya kemudian dari perspektif apa Roh Kudus dipanggil sebagai Roh Allah. Maksud saya akan menerangkannya pada hari ini, bukan pada minggu hadapan. Roh Kudus dipanggil sebagai Roh Allah dalam Perjanjian Lama. Walaupun terdapat beberapa versi Alkitab dalam bahasa Inggeris, yang terbaik adalah dengan menggunakan doa Tuhan Yesus sama seperti yang diajarkan oleh Yesus di dalam Alkitab, tanpa mengeluarkan atau menambahkan satu perkataan pun. Hal ini demikian kerana Alkitab mesti didahulukan dan doa mesti ditulis dan digunakan seperti di dalam Alkitab tanpa mengubah apa-apa perkataan. 그리고 다 이유가 있는 것이라 이 말입니다. 성신 다르고 성령 다른 이유를. Nama lain untuk entiti terbahagi Roh Kudus ialah penolong seperti dalam Yohanes 14:26. Roh kebenaran seperti dalam Yohanes 14:17. Hati dan kebenaran baru seperti dalam Yehezkiel 36:26 dan roh anaknya seperti dalam Galatia 4:6. Apabila dikatakan roh anaknya, setengah orang memahami sebagai roh Yesus. Ketika anda membaca Alkitab, anda boleh mendapati bahawa entiti terbahagi Roh Kudus muncul dalam pelbagai bentuk. Dalam Matius 3:16, setelah Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan, Roh Allah turun seperti burung merpati. Dalam Kisah Rasul-Rasul bab 2, Roh Kudus turun seperti tiupan angin yang kuat dan lidah api. Dengan demikian, Roh Kudus dapat muncul dalam pelbagai bentuk. Namun begitu, dia juga dapat muncul dalam bentuk
entiti asalnya. Sama seperti roh Tuhan Yesus adalah seperti imej Tuhan Yesus, Roh Kudus juga dapat muncul dalam imej yang sama dengan entiti asalnya. Roh Kudus masih muncul dalam imej entiti asal dalam mimpi atau penglihatan banyak orang. Namun begitu, mereka tidak mengenali Roh Kudus kerana mereka tidak mengetahui rupa asal Roh Kudus. 성령은 성령님 본체의 형상으로 많은 사람들에게 꿈이나 환상을 Lebih-lebih lagi, terdapat banyak orang yang tidak menyangka bahawa Roh Kudus mempunyai bentuk manusia. Mereka membayangkan Roh Kudus dalam bentuk api, angin atau burung merpati. Mereka menguncikan pemikiran mereka dalam keterbatasan. 성령은 단지 불이나 바람이나 비둘기 같은 모습일 것이라고만 생각하여 스스로 한계를 Terdapat masa apabila entiti asal Roh Kudus turun ke bumi ini. Entiti asal Tuhan Anak turun ke bumi ini sebagai Yesus, lalu menjadi Kristus. Begitu juga entiti asal Roh Kudus juga turun ke bumi ini untuk sementara waktu, lalu menyempurnakan ketentuan Tuhan. Saya juga akan menerangkan perkara ini dalam siri penjelasan tentang kejadian. 이 성령의 본체가 오셔서 구약에서 몇몇 군데 사역하신 장면들이 나옵니다. 앞으로 설명이 되어질 것입니다. 성도 여러분, Saudara-saudara yang saya kasihi, saya telah memberitahu anda sebelum ini bahawa mukjizat dan perkara yang luar biasa mengikuti dan rahmat datang ke atas kita apabila Roh Tuhan Yesus bersama-sama kita. Hal yang sama berlaku apabila Roh Kudus, iaitu entiti terbahagi Tuhan Roh Kudus turun. Pertamanya, Kisah Rasul-Rasul 1:8 menyatakan, tapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Allah datang kepada kamu. Bagaimana Roh Kudus datang kepada anda? Tuhan memberi anda Roh Kudus sebagai kurnia. Apabila anda mengaku dan menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat anda, Roh Kudus diberikan di dalam hati anda sebagai kurnia. Alkitab menyatakan bahawa anda akan menerima kuasa apabila Roh Kudus datang kepada anda. Apakah kuasa yang telah datang kepada anda? Sekarang anda dapat berdoa, menyingkirkan godaan dunia dan melawan dosa. Walaupun anda dapat memanifestasikan kuasa Tuhan apabila anda mencapai iman roh dengan pelengkapan firman Tuhan. 세상을 이길 수 있고 죄를 싸워 버릴 수 있고 그렇지만 정작 권능은 Sejauh mana anda menjadi orang rohani, kuasa Tuhan akan ada pada anda. Secara tepatnya, kuasa Tuhan akan ada pada anda apabila anda mencapai tahap iman roh. Dan apabila anda mencapai tahap iman roh penuh, kuasa Tuhan akan datang kepada anda, membuatkan orang buta dapat melihat, orang bisu bercakap, orang pekak mendengar dan orang lumpuh berjalan. Kuasa Tuhan bahkan dapat menghidupkan orang mati, melangkaui masa dan ruang. Sesetengah pekerja dan hamba Tuhan menunjukkan kuasa Tuhan di seluruh dunia dengan sapu tangan. Tapi anda juga dapat melakukannya. Dalam ayat berikutnya, lalu kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, serta sampai ke hujung bumi. Anda harus menjadi saksi Yesus Kristus. Apabila Roh Kudus datang, apabila Roh Kudus turun, kerja kuasa Tuhan berlaku. Selain itu, Kisah Rasul-Rasul 2:17 hingga 18 menyatakan, Allah berfirman, inilah yang akan berlaku pada akhir zaman. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lelaki dan perempuan kamu akan memberitakan hal-hal yang aku beritahukan mereka. Orang muda kamu akan melihat hal-hal yang aku perlihatkan kepada mereka. Orang tua kamu akan mendapat mimpi yang aku berikan kepada mereka. Bahkan ke atas hamba-hambaku, baik lelaki maupun perempuan, aku akan curahkan rohku pada masa itu dan mereka akan memberitakan hal-hal yang aku beritahukan mereka.
Dengan kata lain, jika Anda menerima kurnia Roh Kudus, Anda dapat mendapat penglihatan dan mimpi. Seperti yang dinyatakan dalam ayat tersebut, hal ini adalah perkara biasa yang perlu dilakukan di gereja dan orang Kristian harus seperti ini. Begitu juga apabila Roh Kudus turun, pelbagai kurnia ilahi diberikan seperti bernubuat dan mendapat penglihatan. 1 Korintus bab 12 memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang kurnia Roh Kudus. Terdapat kurnia seperti berbicara dan penuh hikmah, berbicara tentang pengetahuan, keteguhan iman, kebolehan untuk menyembuhkan orang sakit, mengerjakan mukjizat, bernubuat, membezakan roh-roh, bertutur dalam pelbagai lidah, mentafsirkan lidah-lidah dan lain-lain. Terutamanya berbicara dan penuh hikmah bukanlah kurnia yang dengan mudah dapat diterima. Sebaliknya, kurnia pengetahuan dapat diterima bergantung kepada sejauh mana Anda belajar dan mempelajari firman Tuhan. 이렇게 하면 또 그런 은사는 받을 수 있는데 지혜의 말씀의 은사는 여러분 쉽게 되는 거 아니에요. 성령이 감동으로 여러분이 지식의 말씀의 은사를 통해 지혜의 말씀을 얻어야 됩니다. Oleh itu, selepas menerima kurnia pengetahuan, pekerja dan hamba Tuhan mesti menerima kurnia kebijaksanaan supaya mereka dapat menggunakannya ketika berkhotbah atau ketika melawat orang Kristian. Terdapat perbezaan antara membaca dan belajar dengan baik dan menggunakannya dengan bijak. Dengan cara ini, kurnia kebijaksanaan diberikan oleh Roh Kudus di dalam diri Anda, membolehkan Anda memahami dan menggunakan firman Tuhan dalam pelbagai situasi. Pendek kata, jika dapat, hal ini bermaksud bahawa Anda mempercayakan segala-galanya kepada Roh Kudus. Sudah tentu tidak benar bahawa semua kurnia ini diberikan apabila Roh Kudus turun. Roh Kudus menurut kehendaknya memberikan kurnia kepada orang yang telah menyediakan bejana yang sesuai. Peranan Roh Kudus yang paling penting adalah untuk mengajar anak-anak Tuhan dalam jalan kebenaran. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 16:13, tetapi apabila Roh yang menunjukkan apa yang benar tentang Allah itu datang, Roh akan membimbing kamu supaya mengetahui segala kebenaran itu. Tuhan Roh Kudus mengetahui kelemahan kita, lalu mengirim Roh Kudus ke dalam hati kita. Ketika anak-anak Tuhan melakukan dosa, Roh Kudus berdoa untuk kita dengan erangannya tidak dapat diutarakan dengan kata-kata. Dia juga mengingatkan anak-anak Tuhan tentang kehendak Tuhan dan membantu mereka menyedari kasih Tuhan. Roh Kudus berterusan membantu mereka bertumbuh iman supaya mereka dapat berusaha mencapai syurga yang lebih baik. Saya menggesak Anda untuk menerima penjagaan Roh Kudus yang begitu besar dan lembut dengan kesyukuran besar. Saya berharap agar Anda akan mendengar suara Roh Kudus yang jelas dan agar Anda mentaati bimbingan Roh Kudus. Saya telah mengajar anda cara untuk mendengar suara Roh Kudus. Berapa latihan diperlukan untuk mendengarnya dengan jelas seperti yang saya katakan. Selepas anda dilatih dan dapat membezakan mana suaranya, anda harus mentaatinya tanpa alasan. Jika anda mengingkari suaranya, walaupun anda mendengarnya, anda tidak akan dapat mendengarnya lagi. Apabila anda mentaatinya walaupun kedengaran kecil, anda akan mendengarnya dengan lebih jelas. Sebenarnya hal ini tidak sukar. Apa yang anda perlu lakukan adalah dengan menyimpannya dalam minda dan melakukannya. Orang Kristian baru pun dapat mendengar suara Roh Kudus. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Jika seorang Kristian mempunyai kerinduan terhadap firman Tuhan dan mula mempraktikkan perkara-perkara kecil untuk memasuki tahap roh, dia akan dibimbing oleh Roh Kudus.
Jika Anda dibimbing oleh Roh Kudus untuk berpuasa, berpuasalah dengan segera. Dan jika Anda dibimbing untuk berdoa nazar, berdoalah tanpa mengubah rancangan Anda. Jika Anda melakukannya, Anda akan mendengar suara Roh Kudus dengan jelas. Semoga anda berada dalam kepenuhan Roh Kudus pada setiap masa dan marah ke syurga dan Yerusalem baru dengan hati yang gembira. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Saudara dan saudara yang saya kasih, sekarang marilah kita meneliti maksud nama yang digunakan untuk Tuhan Trinity apabila mereka bekerja sebagai entiti terbahagi. Sangat penting untuk memahami nama-nama Tuhan Trinity dengan betul. Bergantung pada bagaimana anda menamakan Tuhan Trinity, hubungan antara anda dan Tuhan mungkin berubah. Begitu juga jawapan bagi doa dan berkat yang diterima akan terjejas. Mari kita mengambil satu contoh. Katakan ada seorang ketua perusahaan besar. Pekerja syarikat mungkin memanggilnya pengarah atau ketua pegawai eksekutif. Namun begitu, anaknya boleh memanggil dia ayah. Hal ini perkara biasa bagi anak itu. Namun begitu, terdapat situasi yang mana lebih baik untuk anak itu juga memanggil bapanya sebagai pengarah. Jika anak itu bekerja di syarikat itu dan bapanya pengusik, lebih baik untuk anak itu memanggil bapanya sebagai tuan pengarah dan bukannya sebagai bapa dalam mesyuarat rasmi. Sebenarnya hal ini sangat munasabah. Jika bapa anda ialah ketua pegawai eksekutif, anda harus memanggilnya tuan pengarah dan bukannya bapa di tempat kerja. Tidak salah untuk memanggilnya bapa atau ayah, tapi dalam situasi rasmi adalah lebih baik untuk dia memanggil bapanya tuan pengarah. Namun begitu katakan orang sekadar memanggil seseorang, jadi dapat kita katakan bahawa orang itu mungkin tidak tahu apa-apa tentang dia. Apabila seorang anak memanggil bapanya bapa atau pengarah atau seseorang, yang manakah akan membuat hubungan mereka lebih baik? Sudah tentu apabila anaknya memanggilnya bapa. Cara kita memanggil orang lain akan mempengaruhi hubungan kita dengan mereka. Kebanyakan anggota gereja ini memanggil saya pastor kanan. Terdapat setengah orang baru datang ke gereja ini atau orang datang dari gereja lain untuk menerima doa saya. Mungkin memanggil saya pastor. Orang yang tidak mengetahui apa-apa tentang saya mungkin hanya memanggil saya Encik Lee. Sebenarnya orang selalu memanggilnya saya Tuan. Walaupun mereka mungkin tidak tahu apa-apa tentang saya. Sekarang jika 3 orang ini meminta saya untuk mendoakan mereka, yang manakah satu yang saya rasa lebih dekat dengan saya? Orang yang mana dapat dikatakan paling mengenali saya? Tentulah orang yang memanggil saya pastor kanan. Prinsip yang sama juga bagi Tuan Bapa kita. Memandangkan bahagian ini sangat penting, saya akan menjelaskannya dengan menggunakan metafora. Anda boleh memanggilnya Allah, Tuan Bapa atau Aba Bapa. Setiap nama mewakili tahap kemesraan antara pemanggil dan Tuhan. Jawapan dan berkat mungkin berbeza berdasarkan cara memanggil Tuhan. Tuhan Yesus sentiasa memanggil Tuan Bapa, Bapa. Anda tahu bahawa Tuhan Yesus mempunyai nama seperti Yesus Kristus, Tuhan dan Tuhan kita Yesus Kristus. Apabila saya menyebut Tuhan Yesus sebagai Yesus, ketika saya berkhutbah, saya sedang menerangkan situasi sebelum dia disalibkan. Oleh itu, nama Tuhan Yesus juga berbeza bergantung pada situasi. Walau bagaimanapun apabila dia digantungkan di atas kayu salib sebab orang yang berdosa yang memikul semua dosa di dunia ini, Yesus memanggil Tuhan Bapa, Tuhan. Anda tidak dapat memanggil Tuhan Bapa apabila anda telah berbuat dosa. Apabila anda berdosa dan memanggilnya Tuhan Bapa, hal ini sangat tidak hormat.
죄 없는 아들 Tuhan 딸들을 mahu 원하시기 anak-anaknya tanpa dosa. 그렇게 하나님 Tuhan 말씀하시고 tidak memelihara anak-anaknya yang melakukan dosa dan menuju kematian. Oleh itu Alkitab mencatatkan bahawa Tuhan tidak menghiraukan orang yang berdoa dengan dosa. 기도하면 하나님이 외면하신다고 하지 않았어요. 듣지 않으신다고. Tuhan tidak mendengar orang yang berdoa dengan melakukan kerja badani. Tidak masuk akal bagi orang yang melakukannya memanggil Tuhan Bapa. 그럴 때는 Apabila anda melakukan dosa, anda perlu memanggil Tuhan sebagai Tuhan sahaja apabila anda berdoa. Untuk mengekalkan hubungan erat dengan Tuhan Bapa, anda harus berdoa kepadanya tanpa apa-apa dosa. Lalu Tuhan Bapa menjawab anda, "Anakku, aku sedang mendengarmu." 아버지와 나의 사이가 가까울 수 있도록 또 아버지가 오냐 할 수 있도록 해야 되겠죠. Saya telah memberitahu anda bahawa terdapat perbezaan antara berdoa dalam nama Yesus dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Matius 1:21 menyatakan, Maria akan melahirkan seorang anak laki. Anak itu harus engkau namakan Yesus, kerana dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. Hal ini bermaksud bahawa dia akan menyelamatkan jiwa-jiwa. Pendek kata, nama ini adalah untuk masa sebelum penyelamat. Nama Yesus ialah dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. Nama Yesus bermaksud bahawa dia akan memikul salib dan menebus dosa kita bagi pihak kita dan menjadi penyelamat pada masa hadapan. 구원할 자라 이 말입니다. Dengan kata lain, dia adalah sebelum menjadi penyelamat. Apabila Yesus mati di atas kayu salib, memusnahkan kuasa kematian, lalu bangkit, dia menjadi Yesus Kristus. 부활하심으로 예수 그리스도가 되셨습니다. 따라서 예수님은 사망 Oleh itu, Yesus ialah nama sebelum dia memusnahkan kuasa kematian. Tetapi Yesus Kristus ialah nama yang diberikan dengan autoriti yang memusnahkan kuasa kematian. Oleh itu, Yesus dan Yesus Kristus merupakan perbezaan seperti langit dan bumi. 그리스도는 메시아와 같은 말로 이미 Kristus adalah sama seperti Mesias dan bermaksud satu-satunya yang menjadi penyelamat. Oleh itu lebih wajar untuk kita berdoa dalam nama Yesus Kristus dan bukannya sekadar dalam nama Yesus. Kita memin berdoa dalam nama Yesus Kristus, bukan sekadar Yesus. Jika sesetengah dalam kalangan anda berdoa dalam nama Yesus, sila berdoa dengan cara yang telah kamu pelajari pada hari ini. Apabila anda melakukannya, doa anda lebih berkuasa untuk menerima jawapan. Apabila anda berdoa dalam nama Yesus Kristus, anda dapat mengusir si jahat dan iblis. Mereka akan ketakutan lalu pergi. Hal yang demikian kerana nama Yesus Kristus mengandungi maksud bahawa Yesus telah memusnahkan kuasa kematian dan bangkit. Oleh sebab Rasul Paulus dengan jelas mengetahui maksud rohani, dia lebih suka menggunakan ungkapan Tuhan kita Yesus Kristus. Nama Tuhan ialah nama yang ringkas untuk Yesus Kristus. Rasul Paulus lebih suka memanggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberikan penekanan kepada Tuhan Yesus. Begitu juga dengan panggilan Aba Bapa apabila kita memanggil Tuhan Bapa. Dengan demikian adalah penting untuk mengetahui cara memahami dan menggunakan nama Tuhan Trinity dengan betul. Dalam Alkitab terdapat kira-kira 30 nama untuk Tuhan Trinity. Saya berharap anda dapat memahami nama-nama itu sepenuhnya. Anda dapat menjadi pekerja rohani gereja berdasarkan sejauh mana secara rohani anda memahami firman Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasih, adakah anda ingat perbezaan dalam catatan Alkitab antara Allah dan Tuhan Allah? Apabila Alkitab menyatakan Allah, kecuali dalam situasi khusus tertentu, ia merupakan nama apabila Tuhan Trinity bekerja bersama-sama. Sebaliknya, apabila Alkitab menyatakan Tuhan atau Tuhan Allah, hal ini bermaksud Tuhan Bapa yang melakukan kerjanya. Biarlah saya mengatakannya sekali lagi, hal ini terlalu penting untuk diberikan penekanan yang cukup.
Sila ingat bahawa Allah, Tuhan atau Tuhan Allah adalah apabila Tuhan Trinity iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan kekecualian bagi beberapa situasi. Tuhan dengan semua huruf besar dan Tuhan Allah bermaksud Tuhan Bapa bekerja sendiri. 하셨다 이 말입니다. 즉 성부, 성자, 성령 삼일째 하나님께서 함께 역사했을 때 하나님이라고 표현한다 이 말입니다. 주체가 성부 하나님이신 경우입니다. 그러니까 그때는 성자 또는 Oleh sebab 성령이 Tuhan Bapa 함께 bekerja sendiri pada 역사하시냐고 zaman perjanjian lama, 성부 하나님 홀로 역사하시는 dia dipanggil 때를 Tuhan Allah 가리키는 것이라 이 dan 말이에요. Tuhan dalam perjanjian lama. 성부 하나님께는 구약 시대에 Oleh itu 신이 terdapat banyak 일하셨으므로 petikan dalam perjanjian lama yang subjeknya adalah Tuhan atau Tuhan Allah, kerana dalam banyak situasi Tuhan Bapa bekerja sendiri. 그래서 여호와라는 단어가 구약에 나온다 이 말입니다. 신약에 와서는 여호와라는 단어가 안 나오죠. 왜? Namun begitu, nama-nama itu tidak terdapat dalam perjanjian baru. 하나님도 Dalam perjanjian baru, Tuhan Anak dan Roh Kudus juga bekerja bersama Tuhan Bapa. 여호와라는 단어가 나오질 않는 것이라 이 말이에요. Apabila Tuhan Bapa dirujuk dalam perjanjian baru, dia dipanggil sebagai Bapa, Aba Bapa atau Bapa kita. Hal ini demikian kerana Tuhan ialah penguasa manusia dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, orang menerima Yesus Kristus menjadi anak-anak Tuhan. 하나님과 여호와의 차이를 잘 아시겠지요? Sekarang anda dapat memahami perbezaan antara Allah dan Tuhan. Semua ditulis dalam huruf besar. Untuk menjadikan mudah, Allah ialah Tuhan Trinity. Tapi Tuhan yang semua ditulis dalam huruf besar hanyalah Tuhan Bapa. Saya berharap anda dapat memahaminya dengan pasti. Tuhan Bapa bekerja sebagai Tuhan pada zaman perjanjian lama. Jadi huruf besar bagi nama Tuhan hanya muncul dalam perjanjian lama di dalam Alkitab. Dalam perjanjian baru di dalam Alkitab dia dipanggil sebagai Allah Bapa kita. Sekarang bukankah sudah jelas mengapa Tuhan terdapat dalam perjanjian lama tapi tiada dalam perjanjian baru? Oleh itu terdapat istilah-istilah dalam Alkitab seperti Roh Allah dan Roh Tuhan. Kedua-duanya kelihatan rumit tetapi anda dapat membezakannya apabila anda berusaha untuk memahaminya. Sudah semestinya nama-nama itu harus dipanggil mengikut situasi yang berbeza. Tidak sesuai untuk anda memanggil bapa anda bapa di tempat kerja. Dalam suasana perniagaan, anda harus memanggilnya Tuan Pengarah. Apakah bezanya dan bilakah panggilan ini digunakan? Saya akan memberikan ilustrasi untuk anda supaya anda dapat memahaminya dengan lebih baik. Katakan ada seorang anak lelaki yang begitu menyerupai bapanya. Kemudian mungkin terdapat dua kumpulan orang. Satu kumpulan mungkin mengatakan bahawa anak lelaki itu hampir sama dengan bapanya. Anak lelaki itu seiras dengan bapanya. Anda faham? Namun begitu, satu kumpulan lagi dapat memberikan tumpuan kepada kepribadian anak lelaki seperti sifatnya lemah lembut atau panas baran dengan berkata, dia baik hati seperti bapanya atau dia panas baran seperti bapa. Kedua-dua ayat memberikan tumpuan kepada kepribadian. 또는 저 사람 아버지도 혈기가 많았는데 아들도 똑같다 말하기도 합니다. 이때는 그 사람은 외형이 아니라 성품에 초점을 두고 말하는 것입니다. 그 마음, 성품에 초점을 두고 말하는 것이라 이 말이에요. 자, 여기까지는 이해가 되셨습니까? Roh sebagai salah satu nama Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru mempunyai maksud yang berbeza. Roh pada zaman perjanjian lama merujuk kepada penampilan luaran Tuhan. Dan pada zaman perjanjian baru merujuk kepada kepribadian dalaman Tuhan.
Dalam hal ini, roh merujuk kepada sifat-sifat Tuhan seperti kebenaran, kebaikan dan kasih. Dengan demikian, apabila anda membaca Alkitab, kenapa si ayat mana yang memfokuskan penampilan Tuhan atau minda Tuhan? Jadi mudah untuk anda memahaminya. Terdapat dua maksud roh. Salah satunya bermaksud perkara-perkara yang bertentangan dengan badani. Satu lagi maksudnya ialah abadi. Berkenaan maksud yang pertama, apabila nama Tuhan berfokus kepada kepribadian dalaman Tuhan yang memberikan penekanan kepada sifat roh, kasih, kebenaran dan kelemah lembutannya, bukan penampilan luaran Tuhan. Selain itu, ia tidak bermaksud perkara atau makhluk badani, tetapi sifat-sifat yang tergolong dalam cahaya dan kebenaran. Maksud kedua untuk roh ialah perkara-perkara abadi dan makhluk-makhluk abadi seperti malaikat dan iblis yang tergolong dalam alam rohani. 이때 영적인 존재라는 것은 영의 세계에 속한 존재라는 뜻이 영은 이런 존재적인 의미의 영이 아닙니다. Maksud pertama merujuk kepada sifat-sifat yang tergolong dalam cahaya dan kebenaran seperti kasih dan kebaikan. Apabila kita memanggil orang manusia rohani atau sesuatu sebagai perjumpaan rohani, hal ini tidak bermaksud bahawa mereka adalah makhluk rohani seperti malaikat. Perkataan itu bermaksud bahawa manusia atau perjumpaan itu mempunyai sifat cahaya atau kebenaran seperti kasih dan kebaikan. Oleh itu, adakah kita hanya memanggil orang yang telah mencapai tahap iman roh sebagai manusia rohani? 영의 사람 한다고 영으로 다 들어왔다는 것도 아니고 영의 일꾼이라고 해서 영으로 들어왔다는 것도 아니고 영적인 모임이라고 Seperti yang saya katakan sebelum ini, jika sesuatu kumpulan atau seseorang mempunyai sifat cahaya dan kebenaran Tuhan, kita boleh memanggil mereka sebagai kumpulan rohani, orang rohani atau pekerja rohani. Oleh itu, anda hanya perlu memahami perbezaan antara roh, iaitu nama Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. 사랑 등을 하나님 초점을 두는 것이고 신을 붙일 때는 내용. Namun begitu, hal ini tidak bermaksud bahawa roh dalam perjanjian baru bekerja tanpa mempunyai bentuk sama sekali. Walaupun ketika Tuhan Trinity bekerja dalam entiti terbagi mereka, mereka mempunyai bentuk yang tertentu. Jika seseorang lebih merasakan kepribadian dalaman Tuhan apabila dia di bawah pengaruh kerja Tuhan, nama Tuhan memberikan penekanan kepada apa yang didakap oleh Tuhan dalam hatinya. Sebaliknya, roh dalam perjanjian lama tidak bermaksud bahawa dia hanya bekerja tanpa hatinya. Apabila seseorang di bawah pengaruh kerja Tuhan lebih merasakan penampilan Tuhan, maka Tuhan memberikan penekanan kepada bagaimana rupa Tuhan. Orang memanggil Tuhan Trinity dan pelbagai nama bergantung pada bahagian Tuhan yang lebih dirasakan oleh mereka. Nama-nama Tuhan dalam perjanjian lama memberikan tumpuan utama kepada penampilan Tuhan. Orang dalam perjanjian lama tidak merasakan hati Tuhan dengan baik. Oleh itu mereka menggambarkan Tuhan dengan menumpukan perhatian kepada penampilannya apabila mereka menerima kerja Tuhan. Orang dalam perjanjian lama tidak tahu bahawa Tuhan ialah Tuhan Maha Kasih. Mereka percaya dan melayani Tuhan sebagai Tuhan yang menakutkan seperti Ayub dalam buku Ayub. Sebaliknya, orang dalam perjanjian baru dapat merasakan kasih Tuhan. Hal ini demikian kerana kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan dalam roh melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Oleh itu, roh dalam perjanjian lama dan perjanjian baru mempunyai maksud yang berbeza. Sekarang, dapatkah anda memahami roh sebagai salah satu nama Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Anda juga boleh menggunakan prinsip yang sama bagi Tuhan Yesus dan Roh Kudus.
Sekarang marilah kita membuat rumusan kubah ini. Allah merujuk kepada Tuhan Trinity secara umum, manakala Tuhan dengan semua huruf besar, Tuhan Yesus dan Roh Kudus masing-masing merujuk kepada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Pada zaman Perjanjian Lama, terdapat nama-nama yang digunakan untuk merujuk kepada Tuhan dengan memberikan tumpuan kepada bentuk luaran Tuhan. Terdapat juga nama-nama pada zaman Perjanjian Baru untuk memberikan penekanan kepada kepribadian dalaman Tuhan. Bagaimana dengan roh Tuhan dengan semua huruf besar? Saya telah menerangkan sebelum ini bahawa istilah Tuhan atau Tuhan Allah hanya muncul dalam Perjanjian Lama. Oleh itu, nama roh Tuhan dengan semua huruf besar hanya muncul dalam Perjanjian Lama dengan memberikan tumpuan kepada bentuk luaran Tuhan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa ungkapan di dalam Alkitab yang mana prinsip ini tidak terpakai. Ada sebab untuk hal itu, tapi saya akan menerangkannya pada masa akan datang berdasarkan situasi demi situasi. Saya berharap agar anda dapat memahami dengan baik setakat yang telah saya terangkan pada hari ini. Jika masih ada kekeliruan, sila dengar sekali lagi dan membaca yang berikutnya. Anda pasti dapat memahaminya. Hanya apabila anda memahami kandungan kubah ini, baru anda dapat memahaminya dengan lebih mendalam apabila anda berdoa dan membaca Alkitab. Semakin anda memahami dunia rohani dengan mendalam, semakin besar kuasa yang dapat anda terima daripada Roh Kudus. Pengetahuan ialah kuasa. Anda mesti mengetahui dunia roh supaya anda dapat menggunakan pengetahuan roh dan menerima kuasa yang lebih besar. Saya berharap agar anda tidak melepaskan peluang ini.